السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الله شكرا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشائخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق على شأنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا Muhammad. Amma ba'. Jadi alhamdulillah, pertama kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih beri peluang kepada kita kehidupan. Hidupnya di tahun baru ni kita syukur pada Allah. Kita masuk pada tahun baru ni sangat besar. Setiap kehidupan yang kita hidup di atas muka bumi ni, ini satu sangat besar bagi seseorang itu. Ini pernah kerana apa? Pernah berlaku di zaman Nabi SAW ketika sahabat ada, pada ketika itu berlakunya peperangan, maka seorang sahabat ni dia mati syahid. Dia mati syahid, maka seorang sahabat ni dia berkata, alangkah untungnya si fulan tu. Sebab dia mati syahid, dia masuk dalam syurga. Untungnya dia masuk dalam syurga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, belum tentu lagi dia masuk syurga. Mungkin dengan sebab perbuatan-perbuatan kesalahan yang dia telah buat melalui lidahnya dan anggotanya, kemungkinan kebarangkalian tak tahu sama ada dia masuk ke syurga terus ataupun tidak. Dan satu lagi, dalam kisah seorang sahabat yang mana dia telah mati syahid, awal dia mati syahid.
Seorang lagi tu dia mati 2 tahun selepas tu. Kan? Maka dia telah bermimpi, seorang sahabat dia telah bermimpi, dia dalam mimpi tu dia pelik. Kan? Dia pelik kenapa? Dia pelik kenapa orang yang mati syahid awal tu dia tak masuk syurga dahulu daripada sahabat yang kemudian mati ni. Patutnya mati dulu, pergi dulu lah. Kan? Tapi ni mati dulu, dia lambat pula masuk syurga. Maka dia ceritakan berita tentang mimpi dia tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata kepada dia, apa yang kamu pelik? Kan? Apa yang kamu pelik? Kamu tahu ke tahap seorang lagi tu yang Allah Ta'ala beri dia hidup 2 tahun tu, kan, berapa ratus rakaat sembahyang dia telah lebih daripada orang yang mati awal. Kan? Maknanya orang yang mati kemudian ni kita tak tahu penghujung dia macam mana. Dia punya amal ditambah pula lagi. Kan? Semakin bertambah umur semakin banyak amal. Sebab tu kita syukur pada Allah pada tahun ni Allah Ta'ala hidupkan kita pada tahun baru ni. Moga-moga dengan tahun baru ni kita berazam untuk tambah amal. Supaya kita sentiasa buat amal kebaikan, amal soleh. Dan untuk kita buat ini semata-mata nak mengharapkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita bersyukur. Ini satu peluang. Kehidupan ni satu peluang untuk kita perbaiki segala amal kita. Dalam doa tadi pun kita banyak minta Allah supaya Allah Ta'ala ubahlah diri kita dengan sebaik-baik diri kita ni buat amal. Supaya kita ni menjadi orang yang terbaik. Kan? Semoga pada tahun ini juga kita janganlah lalai daripada mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya semakin bertambah umur ni sebenarnya usia kita pula hidup di bumi ni semakin kurang. Tapi alhamdulillah Allah masih beri peluang kita pada tahun ni untuk kita jumpa pada bulan-bulan. Setiap bulan tu dia ada kelebihan masing-masing. Kan? Jadi kita tak tahu apa kelebihan bulan-bulan yang akan datang. Jadi Allah Ta'ala hidupkan kita pada tahun baru ni, 1 Muharram ni Allah telah hidupkan kita. Jadi kita berazam supaya kita buat amal bertepatan dengan apa yang Allah nak, iaitu kepada hamba-hamba yang Allah Ta'ala redha, seperti mana para anbiya alaihi wassalatu wassalam serta orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Baik, adapun selepas tu kita sambung pengajian kita pada kitab Usul Tauhid. Jawi tu ada muka surat 55. Jawi muka surat 55. Rumi 139, Jawi 55. Rumi 139. Dan tiba pada hadis tu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumin fi daraini amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina salatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Ini pasal apa hadis ini dikeluarkan? Nak kata dalil yang mengatakan Allah Ta'ala telah fardukan sembahyang ke atas umat ini. Itu kan kalau kita balik ke umbi sedikit, balik sebelum ni, iaitu ayat sebelum ni dia kata apa? Bahawasanya sembahyang iaitu adalah ia diwajib akan dia dan di waktu akan solat itu atas segala mukminin. Dalilnya ini dia. Yang artinya telah memfardu oleh Allah Ta'ala atas umatku pada malam Isra. Pada malam
Isra' akan 50 sembahyang. Maka sentiasa pergi datang aku akan dia, dan aku pohon akan dia ringan hingga jadi ia sembahyang itu akan dia 5 sembahyang pada tiap-tiap sehari semalam. Jadi ni dalil kuat. Ni dalil yang menjadikan ulama jadi dalilkan tentang sembahyang 5 waktu ni menjadi wajib, iaitu menjadi satu kefarduan bagi setiap orang Islam kena buat. Dalam mazhab dalam apa? Dalam mazhab kita wajib lah. Wajib mana siapa yang tak buat dosa. Kan? Tapi kalau dalam mazhab Hambali ada setengah berpendapat mengatakan bahawa siapa yang tinggalkan sembahyang dia kufur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadisnya. Tapi dalam mazhab kita menerangkan tentang hadis itu, kufur yang dimaksud dalam hadis itu adalah kufur nikmat. Tapi dalam mazhab Hambal, Imam Ahmad Hambal mengatakan bahawa siapa yang tinggalkan sembahyang dengan sengaja kufur. Itu dalam mazhab Imam Ahmad Hambal. Itu mazhab Hambali. Sebab tu kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tak terkeluar kita kalau kufur, kita keluar daripada Islam. Kena mengucap balik syahadah. Kan? Tapi kita dikira dosa. Dosa pun jangan main lah. Dosa pun salah satu dosa besar juga meninggalkan perintah sembahyang. Dosa besar. Bukan kecil-kecil. Kita ingat dosa besar tu satu je, zina, berjudi kan. Tu dosa besar juga. Meninggalkan perintah yang fardu pun juga termasuk dosa besar juga. Kan? Takkan diampunkan melainkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ganti. Azamlah tahun ni. Kita perbaiki segala amal kita. Mana yang pernah kita tinggalkan tu gantilah. Kan? Sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asal perintah sembahyang itu ketika berlakunya Isra' wal Mi'raj. Ketika berlaku Isra' wal Mi'raj, Nabi dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika setelah Nabi balik daripada Taif, setelah Nabi diberi ujian yang sangat kuat, sangat tinggi, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah pujuk Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala telah tenangkan hati Nabi, telah gembirakan hati Nabi. Dengan apa? Dengan Allah Ta'ala menjemput Nabi SAW untuk bertemu dengan Allah SWT. Itulah dinamakan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dengan sebab peristiwa itulah Allah Ta'ala telah anugerahkan perintah sembahyang. Anugerah. Sebab tu kita kena rasa syukur dengan perintah sembahyang ni. Perintah sembahyang ni bukan azab. Perintah sembahyang ni adalah anugerah. Apabila anugerah ni macam mana? Kalau kita dapat anugerah ni, dapat hadiah, kita akan jaga sungguh-sungguh hadiah tersebut. Sebab dapat hadiah. Lagi-lagilah hadiah tu diberi oleh raja. Kadang-kadang hadiah tu kecil je. Dia bagi satu cendera mata kan. Yang kecil tu, yang kaca tu besar cawan je. Ditulis nama tu, bawah tu sain agung misal kata. Ataupun bawah tu sain undang kan. Dia dapat pingat ni. Dia dapat. Macam mana dia hargai pingat tersebut? Dia akan jaga. Dia akan letakkan di atas. Kan? Kalau ada anak-anak usik, marah. Jangan. Jangan usik. Sebab apa? Ni yang bagi ni bukan biasa-biasa punya. Bukan orang-orang biasa yang bagi. Yang bagi ni raja yang bagi ni. Kan kita akan simpan. Kadang-kadang framekan pula. Masuk dalam peti kaca supaya nak tahu ini dapat, besok nak tunjuk kat cucu juga ni atuk pernah dapat darjah kebesaran daripada raja. Ini kan lagi perintah iaitu raja, Malikul Mulki, raja bagi segala kerajaan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan hadiah yang berbentuk perintah iaitu sembahyang. Jadi sebab tu kita kena
bangga dan kita kena hargai perintah semayang ni. Allah Ta'ala hadiahkan kepada umat ni. Tak dapat pada umat-umat yang terdahulu. Dan solat ni pula satu alat komunikasi. Satu orang hamba kepada Rabb dia. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan as-salat mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi tiap orang-orang yang beriman. Nak bagi tahu tu mi'raj orang beriman ni mana hamba Allah Ta'ala ni diberi satu alat komunikasi boleh hubung terus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umat-umat terdahulu apabila mereka nak meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka akan bertemu dengan nabi-nabi mereka. Dia akan jumpa, wahai Musa, Qarun dulu jumpa, wahai Musa, kau tolong mintakan kepada Allah aku nak jadi kaya. Minta kepada Nabi Musa. Kan? Kaum lagi yang lain pula minta pada Nabi dia masing-masing. Nak minta supaya macam-macam nak tunaikan segala hajat dia. Tetapi umat Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri dia hadiah. Tak payah jumpa Nabi, tak payah jumpa apa. Terus direct dengan perantaraan sembahyang tadi. Mintalah apa yang dia nak minta. Sebab tu Allah kata wasta'inu bis sabri was salah, dan mintalah pertolongan solah dan sabar. Solah tu sabar. Jangan putus asa. Buat lagi, tak dapat lagi, buat lagi. Tak dapat lagi, buat lagi. Itu nama sabar. Kan? Selagi tak tunai tu sangka baik, Allah balas kat akhirat. Walaupun sampai mati kita buat solat, tak tertunai hajat yang kita minta tu. Rupanya Allah Ta'ala suka dengan suara kita. Kita tak perasan. Kan Allah suka dengan suara kita. Dan segala kebaikan yang kita minta, yang pada hajat kita tu, Allah gantikan lebih baik daripada apa yang kita minta. Kita tak tahu. Jadi kita buatlah. Selagi tak tertunai tu, adalah hikmah dia yang kita tak tahu. Kita buat je. Tapi nak bagi tahu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadiahkan kepada kita satu hadiah yang berbentuk perintah, iaitu menjadi sebagai alat komunikasi. Satu orang hamba boleh buat hubungan terus kepada Tuhan dia. Hari ni yang tak faham. Sebab apa? Sebab line tak clear. Dia punya line tak clear. Tu yang tak sampai tu. Tengah semayang tak ada hudul, tak ada hati tu, tak hadir dalam semayang. Semayang tapi tak semayang sebenarnya. Kan? Orang semayang tu dia ada syarat-syarat dia. Ada syarat zahiriah dia. Ada syarat batiniah dia. Kan? Barulah semayang tu sampai terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga dengan telefon yang kita pakai ni. Tengoklah telefon lain apa yang kita pakai. Kan? Dan nak telefon pula, kalau kita telefon luar negara, ada kod-kod dia. Kan? Kalau tak masukkan kod tersebut, tak sampai. Kalau macam di Mekah, kalau nak video call, kena onkan VPN. Kalau tak onkan VPN, tengok muka je, suara tak dengar. Nah, tak buat gitu kan? Sebab tak tahu cara dia. Kalau tak onkan VPN, nampak muka dia, tapi suara tak dengar. Kan? Dia bercakap je, tak tahu. Kalau orang bisu boleh lah bercakap. Kan? Tapi, kalau orang yang bercakap tak dengar apa benda yang dia cakap. Dah terpaksa kena onkan VPN. Kan? Baru dapat bercakap, tengok muka, kan? Sihat lah, semua boleh berbual. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Kadang-kadang sembahyang kita tu, alat dia tu, alat sembahyang tu pakai jenama murah punya. Kan? Line pun pakai line cap X punya ke. Kan? Jadi tak dapat kita nak hubungi Allah dengan betul. Kan? Jadi sebab tu kita rasa laras tak dapat. Apa yang jadi? Putus asa. Sebab tu kita kena baiki sembahyang kita. Apabila kita baiki sembahyang kita dengan betul, jadi kita akan merasakan kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang berbual dengan kita. Jadi sebab kalau tak rasa lagi tu maknanya belum sampai lagi lah. Mana kena baiki lagi. Mungkin dia punya line dia tak clear lagi. Dia kena check lah daripada segi mana yang menyebabkan tak clear tu.
Kan? Itu balik pula pada keimanan. Tu dia balik-balik. Sebenarnya punca dia punya punca dia main dia tu. Main bagi solat ni iman. Balik pada kalimah syahadah tadi. Sebab tu ramai yang tak tahu kalimah syahadah punya tuntutan dia tak tunaikan lagi. Sebab tu dia terus buat perintah yang kedua. Sebab tu perintah yang kedua tak dapat khusyuk. Tuntutan kalimah syahadah tu bukan sekadar untuk mengucap saja. Tuntutan kalimah syahadah itu adalah rukun iman yang 6 tu kena usahakan betul-betul baru sempurnanya rukun Islam yang pertama. Hubungan kita dengan Allah dan Nabi SAW, apabila kita perbetulkan hubungan kita Allah dan Rasul, barulah perintah semayang akan sempurna. Selagi mana kita tak betulkan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasul, nescaya apabila kita buat amal-amal yang lain, maka sekali-kali tidak akan sempurna. Sebab tu penting untuk kita perbetulkan hubungan kita dengan Allah dan Rasul. Kadang-kadang selawat pun malas. Selawat pun kata bid'ah apa semua. Padahal kita nak buat hubungan dengan Rasul. Dalam semayang tu pun Allah dah tunjuk gambaran hubungan kita dengan Rabb, hubungan kita dengan Nabi. Sebab tu kita kena perbetulkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Dan sabdanya bagi seorang badui, dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam bagi seorang badui ni arab kampung, pada waktu berkata ia bagi Nabi, berkata ia badui tu arab kampung tu bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah wajib atasku oleh yang lain daripada 5 sembahyang? Maka berkata Nabi, qala la illa an tatawwa. Artinya bersabda ia sallallahu alaihi wasallam, tiada melainkan engkau mengerjakan sunat jua. Nabi nak bagi tahu tentang kepentingan sembahyang tu. Ada tak orang Badui itu kata, ada tak selain daripada perintah sembahyang ni ada lagi perintah yang lain? Maka Nabi kata tak ada. Melainkan kau buat sembahyang sunat. Sebab tu amalan terbesar juga amalan terbesar juga adalah sembahyang ni. Amalan dia adalah sembahyang sunat. Amalan yang terbesar selepas sembahyang ni, sembahyang sunat tu terbesar lagi. Sebab apa? Sebab dia apabila sembahyang tu, sebab tu puasa dengan sembahyang, mana yang lebih besar? Sembahyang lagi lebih besar. Dan amalan puasa sunat dengan amalan solat sunat, amalan mana yang besar? Amalan solat sunat lagi besar daripada amalan puasa sunat. Tapi kalau ditambah, kalau buat solat sunat, puasa sunat, lagilah besar. Lagilah bertambah kualiti. Nak tengok, nak bagi tahu tentang peringkat. Sebab apa? Sebab solat ni satu benda yang fardu. Dia duduk di tangga yang nombor 2 di dalam rukun Islam. Maka perkara yang sunat dia lebih afdal daripada sunat yang lain. Bukanlah puasa tu tak puasa tu tinggi juga, puasa tu pun perintah Allah juga, tapi perintah yang kemudian perintah yang besar sekali adalah sembahyang. Sebab itulah hadis sebelum ni ada baca as-salah ra'sul ibadah, kan? Solat itu kepala kepada segala ibadat. Kan? Kalau puasa, bayar zakat, pergi haji, tapi tak semayang. Tapi tak semayang. Jadi tak ada makna dia, tak ada guna je dia buat ibadat-ibadat yang tersebut. Itu nak bagi tahu tu. Sebab tu Nabi kata, as-salah ra'sul ibadah. Sembahyang itu kepala kepada segala ibadat. Jadi tak gunalah kita bersedekah, tak gunalah kita bayar zakat, tak gunalah kita tunaikan haji sekiranya kalau kita tak buat sembahyang. Itu maknanya. Jadi tak ada apa-apa. Dapat letih dan penat saja. Sebab tu penting sangat kita kena jaga sembahyang. Sehingga Nabi umpamakan sembahyang tu as-salatu imaduddin. Solat tu tiang agama. Tiang kan.
Kalau tak ada tiang apa jadi? Roboh lah. Jadi kalau tak ada tiang dalam agama, tak ada tiang, habis runtuhlah agama tu. Dalam diri dia tu. Runtuh agama. Sebab tu penting kena jaga semayang. Kasih sayang Allah Ta'ala terhadap kita, Allah fardukan. Mesti buat. Sebab apa? Allah nak bagi kebaikan yang banyak dalam sembahyang. Dan sabdanya bagi Sayyidina Muaz pada takala menyuruh ia Muaz, Azam Muaz radhiyallahu an akan dia pergi kepada Yaman ketika akhir-akhir Nabi. Nabi SAW berpesan kepada Hazrat Muaz. Peristiwa ni peristiwa yang menyedihkan. Nabi dah bagi tahu kat dia dah. Ini kau jumpa aku, kau dah tak jumpa aku lagi. Ini kali akhir kau jumpa aku. Masa sebelum Sayyidina Muaz bertolak ke Yaman. Nabi sampaikan dia beberapa perkara untuk disampaikan kepada orang-orang Yaman. Hari itulah hari terakhir Hazrat Muaz berjumpa dengan Nabi SAW, sehingga Hazrat Muaz meninggalkan Nabi itu dalam keadaan kudanya berjalan ke depan, Hazrat Muaz duduk di atas, belakang kuda tu pusing ke belakang. Maknanya jalan ke belakang tu. Hazrat Muaz berjalan ke belakang. Dia tengok-tengok Rasulullah, tak tengok-tengok dia, dia sedih. Tak tengok-tengok dia. Tak tengok-tengok dia. Rasulullah pun tak sanggup nak tengok Hazrat Muaz. Kalau tengok pasti dia tak jadi pergi. Mesti nak peluk Nabi SAW. Nabi langsung tak toleh lagi dah. Ada sebab dia. Nabi langsung dah tak toleh. Itulah hari kesedihan bagi Hazrat Muaz. Yang kali akhirnya dia melihat Nabi SAW. Dia tahu selepas dia balik Yaman, dia tak jumpa lagi. Nabi dah wafat. Allahu Akbar. Ini dia. Maka dalam pesanan tersebut sebelum pergi ke Yaman, Nabi SAW telah pesan kepada Muaz untuk sampaikan kepada orang negeri Yaman, iaitu Nabi SAW pesan, akhbirhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Artinya khabar olehmu hai Muaz akan mereka itu orang Yaman, ahli Yaman, akan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memfardu Allah Taala itu atas mereka itu 5 sembahyang pada tiap-tiap satu hari dan malam. Itu pesanan Nabi SAW kepada Hazrat Muaz supaya sampaikan kepada orang Yaman, bagi tahu kepada mereka ini perintah yang Allah Ta'ala perintahkan supaya mereka wajib buat. Muka surat 55. Yang Rumi 139. Itu dia. Jadi Nabi SAW pesan kepada Hazrat Muaz suruh nak bagi tahu hadis yang diperkuatkan lagi tentang fardunya semayang ni. Semayang ni satu kefarduan. Jadi ulama telah datangkan, Syekh ni telah datangkan juga hadis yang Nabi SAW pesan kepada Hazrat Muaz supaya ianya disampaikan kepada orang Yaman, iaitu tentang kefarduan tentang solat 5 waktu. Nak bagi tahu pentingnya semayang. Bermula dalil menunjuk atas waktu yang 5. Waktu semayang 5 tu apa dalilnya? Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyiyan wa hina tuzhirun. Ni surah apa? Saya tak tulis. Surah Rum tak perasan surah apa? Surah Rum lah. Yang Rumi dia tulis, kalau Jawi tak ada. Jawi baris pun tak ada. Jawi baris pun tak ada. Artinya maka mengucap tasbih oleh kamu. Mengucap tasbih oleh kamu artinya sembahyang oleh kamu.
bagi kerana Allah Subhanahu wa taala pada waktu masuk sekalian kamu pada petang-petang hari akan sebagai sembahyang maghrib dan Isyak, dan pada ketika masuk sekalian kamu pada waktu subuh akan sebagai sembahyang subuh. Dan bagi Allah Ta'ala itu beberapa kepujian di dalam segala langit dan bumi, dan sembahyang oleh kamu bagi Allah pada ketika masuk kamu pada waktu Asy, artinya waktu petang akan bagi sembahyang asar, dan pada ketika masuknya kamu pada waktu zahirah akan sebagai sembahyang zuhur intahi, kan, selesai. Ini nak bagi tahu dalil tentang sembahyang 5 waktu tu. Tadi mula tadi dalil tentang kefarduan sembahyang 5 waktu. Yang sembahyang 5 waktu tu apa sembahyang 5 waktu tu? Dalilnya ni. Dalilnya ayat Quran sendiri dah bagi dalil. Jelas. Dah tak boleh ubah. Sebab tu dia dah jadi ijma' lah. Sebab Quran mengatakan, bukannya hadis lagi. Kan? Quran kalamullah. Jadi memang wajiblah diperintah ke atas tiap-tiap yang mukallaf itu kena kerjakan sembahyang 5 waktu. Tak boleh dia tinggal walaupun 1 waktu. Kalau dia tertinggal, wajib qada. Dan kalau tertinggal, kalau sengaja tinggal, wajib lagi, wajib. Dah terwajib, apatah lagi sengaja lagi lah wajib. Walaupun ada setengah yang pahaman lain tu katakan tak wajib, kan? Tapi pada kita, mazhab kita wajib kena ganti. Hutang Allah kita kena bayar. Lepas tu kita kena gantilah. Pelan-pelan nak ganti. Kan? Tu hari kita senang-senang tinggal, senang-senang lah kita kan ganti. Buat latihan, insya-Allah. Doa pada Allah banyak-banyak supaya bagi taufik untuk kita bayar hutang. Hutang kita dengan Allah, hutang kita dengan manusia. Dulu hutang kita bayar. Tu dia. Jalan lain. Ini dalam tafsir jalan lain. Ini dalam tafsir jalan lain. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya ini ayat, dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan ayat ni iaitu menghimpun ia bagi sembahyang yang 5 waktu bermula firmannya tumsun, iaitu 2 sembahyang, maghrib dan isya. Dan katanya tusbihun, iaitu sembahyang subuh. Dan firmannya wa asyiya, iaitu sembahyang asar. Dan firman wa tuzhirun, iaitu sembahyang zuhur. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanni Jibrilu indal baiti marrataini fasalla biz-zuhra hina zalati syamsu wa kana fai'u qadra ashiraki wal asra hina kana zilluhu mislahu wal maghriba hina aftara sa'imu wal isya'a hina ghaba syaqqa ghaba syafaku wal fajra hina harama ta'amu wa syarabu ala sa'imi. Artinya, telah menjadi imam bagi aku oleh Jibril alaihissalam. Jibril telah mengimami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi jadi makmum, Jibril jadi imam. Iaitu Nabi kata telah menjadi imam bagiku oleh Jibril pada sisi Baitillah dekat Mekah.
Dua kali pernah menjadi imam kepada Nabi SAW, maka sembahyang ia dengan aku akan zuhur pada waktu gelincir matahari, dan jadilah bayang-bayang suatu itu qadar satu gelar daripada kasut. Dalam gelar ni ataupun setali kasut. Maknanya matahari tu condong sedikit, dia keluar bayang-bayang tu, pendek je bayang tu. Kan, mana nampak bayang-bayang. Mana dia dah telah condong daripada timur ke arah barat. Itu dipanggil gelincir matahari. Ada setengah kitab, kalau macam dalam kitab Idaman Penuntut tu, bayang-bayang sama panjang. Dalam kitab Idaman Penuntut, Syekh Abdul Ghani kan. Dalam kitab-kitab yang lain mengatakan dia tak sebut sama panjang bayang tu. Mana bayang-bayang tu condong kan, daripada timur tergelincir sedikit ke barat dalam kitab dia, sehingga mengeluarkan bayang-bayang, satu bayang dengan kadar bayang-bayang tersebut satu gelar daripada kasut. Mana tak banyak mana, pendek je bayang tu. Dan akan asar kemudian adalah yang bayang-bayang suatu seumpamanya. Kalau sama panjang pula, masuk pula waktu asar atau lebih. Seumpama dan atau lebih sekali ganda. Kalau dalam kitab Idaman Penuntut, sekali ganda bayang tu atau lebih baru masuk waktu asar. Itu kena ngaji fiqah pula. Itu bicara fiqah. Ini bicara tasawuf tauhid kan. Sedikit fiqah tu. Jadi dia kata apa? Dan akan waktu asar itu, dan akan asar kemudian daripada adalah bayang-bayang suatu seumpamanya, dan akan maghrib pada waktu berbuka orang yang puasa, dan akan isyak pada waktu tiba oleh syafaq, iaitu yang merah. Syafaq tu yang merah-merah di kaki langit tu dipanggil tanda syafaq. Warna dia warna merah-merah tu, kemerah-merahan. Tengok langit kalau pergi tengok maghrib mesti kemerah-merahan. Itu yang sebenarnya waktu yang tepat tu lah dia. Bukan jam. Waktu yang paling tepat bukan jam. Waktu yang paling tepat adalah berlakunya kemerah-merahan. Itulah yang tepat. Ini semua zonni. Ini dalil zonni saja. Matahari itu pusing sekarang. Kita jadikan di pukul 8, pukul 9. Itu pusingan matahari itu. Pukul 8, pukul 9, pukul 10. Pukul 10 matahari itu kat situ. Pukul 11. Itu kita punya anggapan kita, zon kita. Yang sebenarnya, apa yang kita lihat itulah dia waktu yang tepat. Yang tepat tu berlaku perkara tu. Berlaku syafaq tu. Itulah maksudnya waktu maghrib. Tapi hari ini kita dah biasa pakai takwim sembahyang. Kita pakai takwim sembahyang. Tapi yang tepat adalah tu dia. Keluar syafaq di kaki langit tu, syafaq merah tu. Dah ketuk dah tu, matahari kat mana dah tu. Sebab kita sembahyang ni ikut pusingan matahari waktu tu. Tapi kalau bulan kira bulan. Bulan kira bulan. Waktu kira pusingan matahari. Atau beza tu. Lepas tu sembahyang dia punya kaedah dia matahari. Kalau ibadah tertentu mengikut bulan. Macam puasa ibadat tertentu kan. Seperti puasa kena ikut bulan. Pusingan bulan lain, tak sama dengan pusingan matahari. Pusingan matahari tu lah kalender tu. Ahad, Isnin, Selasa tu. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai itu tahun Syamsiah dia panggil. Tahun pusingan matahari. Kalau tahun Qamariah Hijri lain. Muharram, Safar, Rabi'ah tu. Itu dia ikut pusingan bulan. Berbeza. Jadi sembahyang dia ikut pusingan matahari. Waktu dia sebab dia menentukan waktulah matahari. Sebab dia jadi siang dan malam tu ada dia kaitan dengan matahari. Dan akan subuh pada waktu haram oleh makan dan minum atas orang yang puasa. Kemudian
Seterusnya falamma kana ghadu saliyu bizuhra hina kana zilluhu mislahu wal asra hina kana zilluhu mislaihi wal maghriba hina aftara shaimi. Mana hadis ni? Mana ni? Betul. Betul lah. Falamma kana ghadu. Dia tak jelas kalau kita jauhi tu. Ghadu saliyu. Dia sukut kat situ lah. Dia punya apa? Dia punya tulisan dia tak terang. Kejap lah. Saya tadi ada snap sikit. Tak nampak hadisnya. Sebab dia kitab dia cetakkan dia tu. Tak terang. Jadi saya baca sikit, tak apa. Saya dah ambil tadi. Okey. Falamma kanal ghadu, tak ada ghadu, tak ada sabdu situ. Al-ghadu. Saliyu bizuhra hina kana zilluhu mislahu wal asra hina kana zilluhu mislaihi wal maghriba hina aftara sha'imu wal isya'a ila sulusil laili wal fajra fa asfara wa qala hadha waqtul anbiya'i min qablika wal waqtu baina hazainil waqtaini rawahu Abu Daud wa ghairuha Apa maksud dia tu? Artinya maka pada terkala esok hari sembahyang pula Jibril alaihissalam dengan aku akan zuhur, kemudian daripada adalah bayang-bayang suatu itu seumpamanya. Ni pula. Ni hadis ni pula. Sembahyang zuhur seumpama dengannya dan akan asar pada waktu yang adalah mana tadi? Dah lari dah. Dan akan asar pada waktu lah bayang-bayang suatu ada dua seumpamanya. Ni yang datang dalam kitab tu. Sebab tu nak tengok hadis tu kena tengok bukan satu hadis. Ada hadis yang lain. Sebab tu dalam kitab fiqh dia letakkan waktu zuhur itu iaitu bayang-bayang adalah sama panjang dengan objek dan masuknya waktu asar adalah bayang-bayang menjadi sekali ganda daripada objek tersebut. Maknanya dua kali lah. Bayang-bayang tu sekali ganda lagi. Mula sama panjang, tambah lagi satu panjang. Jadi masuklah waktu asar. Ni hadis ni pula. Seumpamanya. Dan akan maghrib pada waktu berbuka orang yang berpuasa. Dan akan isyak pada satu sulus. Iaitu satu juzuk malam. Satu juzuk malam. Dan akan subuh. Maka pada waktu kuning-kuning cahaya matahari. Kemudian daripada selesai apa ni? Sembahyangnya. Tinggal tu ada ekor sembahyangnya. Betul lah, sembahyangnya. Dan berkata Jibril bagi Nabi, bermula ini iaitu waktu segala anbiya dahulu daripada engkau. Bermula waktu iaitu barang yang antara ini dua waktu. Ini hadis meriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain intahi. Dalam kitab Iqna. Dipetik daripada kitab Iqna. Iqna tu kitab fiqh Arab lah, matan kitab Arab. Syarah dia kitab Bujairimi. Syarah bagi Iqna. Tapi dia ambil matan tu daripada hadis tu diambil daripada kitab Iqna. Ni kitab fiqh yang diterjemahkan sekarang tu banyak asal daripada kitab Iqna. Tapi dalam kitab Alam Melayu ni saya tengok dia banyak dalam kitab Ulwi. Dia bukan banyak kitab Iqna, dalam kitab Ulwi. Tu lain sikit. Sebab tu fiqh ni dia luas.
Jadi kita kena tengok dia punya kena kena ngaji fiqh lah. Kalau buat fiqh tu kena ngaji fiqh pula. Hmm. Intahi. Dan kita ingat faidatun wallahu a'lam. Cukup apa itu. Tiba faidatun. Faedah lah. Diwakafkan dijadikan faedah. Faedah tu bahasa Arab. Faidatun. Tersebut dalam hadis dalam syarah Musnad bagi Imam Rafi'i. Okey, kita berhenti situ. Wallahu a'lam. Ada persoalan tak? Ada apa-apa nak tanya tentang sembahyang? Tentang waktu sembahyang, apa-apalah perkara yang berkaitan dengan sembahyang sebagai belajar bab sembahyang ni ya. Apa-apa juga perkara dalam bab sembahyang. Ada nak tanya? Nak hafalkan doa yang telah diajarkan kepada Nabi boleh? Boleh hafal doa. Memang tujuan dibukukan tu supaya kita amalkan doa tu. Lagi baik. Mana doa? Doa. Cuma dalam bab khilaf doa tu dalam hadis lah ada. Dalam mazhab ada setengah-setengah mazhab tu dia tak ada doa macam pergi Mekah kan. Pergi Mekah dia terus. Habis semayang terus tak ada kan. Terus tak ada apa-apa terus bangun dia kan. Dia sebab kat situ dia ikut mazhab Imam Ahmad Hanbal. Doa dia tu iaitu doa sebelum bagi salam. Tu yang tak ada tu. Dia asal di Mekah tu dia mengamalkan mazhab Hanbali. Tu yang kita tengok kat Mekah tu kadang lepas bagi salam tak ada doa. Tak ada doa. Kan? Dia terus je. Lepas tu terus bangun-bangun sembahyang mayat pula. Kan? As-salatu 'alal amwat rahimakumullah. Selalu kita dengar kan? Dengar mayat. Memang tiap waktu tu dengarlah sembahyang dia minta kita sembahyang jenazah kan. Sebab ni dalam mazhab Imam Ahmad Hanbal tu memang dia doa dia tu bukan tak ada doa. Doa dia tu yang dia ada hadis tu kan. Doa dia tu adalah sebelum bagi salam iaitu doa selepas tahiyat. Dia masukkan hadis tu dalam bab doa dalam tahiyat. Kalau kita pula dalam mazhab Syafi'i, diambil pula hadis tu dikeluarkan dalam bab zikir ba'da solah. Zikir selepas sembahyang. Tu yang kita ada zikir, ada doa lepas sembahyang tu. Sebab ulama-ulama mazhab dalam mazhab Imam Syafi'i dia memaknakan hadis tersebut adalah doa selepas sembahyang. Itu yang kita ada doa. Satu mazhab je, mazhab lain semua doa lepas sembahyang. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, semua ada doa lepas sembahyang. Melainkan mazhab Imam Ahmad Hanbal. Itu saja. Yuk. Sembahyang menggunakan kursi. Sembahyang gunakan kursi ni satu perkara bid'ah barulah. Benda bid'ah. Jadi benda bid'ah ni, jadi benda yang baru ni bukanlah bid'ah apa pun. Jadi kita tengok pada fatwa kita ikutlah fatwa kerajaan masing-masing. Kan? Kalau macam Negeri Sembilan kita tengoklah seperti mana carta yang telah dibicarakan, bolehlah kita amalkan. Seperti mana yang dah tertera dekat paparan tu, dia orang muzakarah. Dia orang keluarkan satu hukum tu dengan muzakarah. Jadi apa-apa juga jabatan yang tanggung. Tapi asal semayang duduk dengan kursi tak ada, zaman Nabi tak ada. Tak ada semayang dengan atas kursi. Kalau semayang duduk tu duduk betul-betul, tapi duduk di saf. Punggung tu di saf. Dia masalah apabila semayang berdiri ni, masalah yang besar timbul adalah saf tu mula kat mana. Tu jadi timbullah kalau semayang dia boleh berdiri lama, sebab sembahyang ni dia kena sempurna boleh. Kalau dia boleh berdiri, kena berdiri. Kalau dia boleh berdiri, mesti kena berdiri. Kalau dia boleh rukuk dengan sempurna, mesti kena rukuk dengan sempurna. Tapi kadang-kadang ada satu bab dia tak boleh. Mungkin dia dah sujud, dah duduk antara sujud, dia tak boleh bangun. Dia tak boleh bangun. Jadi dia kena duduk. Ataupun dia tak boleh nak sujud. Mungkin ada masalah. Kaki ke apa ke ada masalah, dia tak boleh. Kalau tak boleh, tu yang datang dibincangkan tu.
Itu yang dibawa dalam jawatan kuasa fatwa tu. Macam mana masalah sembahyang nak kira saf daripada mana? Daripada tumit ke daripada punggung? Asal kalau sembahyang duduk ni saf dia kira daripada punggung. Kalau baring dikira daripada rusuk. Kalau sembahyang baring melentang daripada kepala ni. Kepala ni dia dekat kaki. Kepala kita dekat kaki. Kalau orang sembahyang tiba-tiba ada pesakit lah kan, sembahyang atas katil. Saf dia kat mana? Saf dia kepala. Kepala dia tu yang selari dengan tumit-tumit jemaah yang lain. Jadi kalau timbul, kalau gitu, kalau sembahyang atas kursi kan timbul dia apabila dia boleh berdiri, kursi itu pula. Atau dia bincangkan dia tu keadaan macam mana? Dia boleh berdiri lama, dia banyak berdiri ke banyak duduk? Kalau dia memang banyak duduk, tak boleh tahan lama duduk, dia lama duduk, jadi saf kursi tu duduk dekat yang paling belakang sekali ni di garisan belakang. Ni bagi orang yang diri dia tak apa boleh, sekejap je diri dia boleh, terus kena duduk. Dia maknanya dia banyak duduk, maka kursi saf dia di tempat saf. Itu dalam jabatan lah, dalam gambar tu lah. Tapi apabila dia banyak berdiri, maka dia jadi apa? Dia diletakkan, maka apabila kalau banyak lagi dia berdiri, maka saf tersebut, kursi di belakang sikit, tumit tu sebab apa dia banyak berdiri, dia punya saf dia kena kira daripada tumit kaki tu. Itu masalah tu kalau pakai kursi tu, sebab hukum baru. Hukum baru pakai kursi ni. Jadi tak payah. Maknanya kalau kita nak senang, kita ikut saja apa yang telah difatwakan oleh Jabatan Mufti. Itu sajalah nak selamat kita. Tapi yang lebih elok, tak payah pakai kursi, nak semain duduk. Yang afdal tu dia. Semain duduk. Kan? Tak boleh sujud tak apa lah. Kita buatlah semampu mana yang kita boleh. Kan? Kadang kaki dia tegak dah tak boleh nak sujud lah. Tak, buatlah semampu yang kita boleh. Saf kita memang tepat-tepatan lah. Mengikut punggung. Kaki ke depan tak apa. Kaki tak boleh bengkok kan. Misal kata kaki tak boleh bengkok macam ni, kaki tak boleh bengkok. Nak semayang kan. Rukuk boleh, diri boleh, rukuk. Nak sujud tak boleh kan. Nak sujud tak boleh, kaki ke depan, kaki tak boleh bengkok. Boleh duduk gini, tak ada masalah. Duduk lah gini. Boleh. Oh, masalah. Dua-dua kaki gini pun boleh. Kalau ada masalah kaki. Ni pun betul. Ini ikutlah saf. Ni memang cantik. Punggung tu selari dengan saf. Tapi kalau kursi, ikutlah seperti mana jabatan telah muzakarahkan. Dia orang muzakarah tu. Jadi dia orang dah buat keputusan seperti mana dalam gambar tu. Jadi ikutlah. Apa-apa jua pun fatwa yang tanggung. Tapi setiap negeri tu lain pula. Pergi negara ni lain pula tengok dia kan. Wallahualam. Ikutlah pada macam mana. Macam mana? Oh, dia tebuk. Jadi dia tak boleh pakai telekung. Tebuk. Tak boleh, maknanya pakai tu memang sebab dia tak boleh lah, tak boleh bernafas lah. Senang cerita. Dia tak kena lepaskan lah. Nak ikhtiar masuk paip keluar pun tak boleh lah. Maknanya kalau tak boleh, dia buatlah sejaya yang dia boleh. Yang lain, yang mahram-mahram semua, jangan ke situ lah. Maknanya dia tempat lain lah. Ambil lah kias hukum seperti mana dalam penjara yang banyak najis. Kan? Kalau dalam penjara yang banyak najis, pakaian pun tak ada. Pakaian pun kena najis. Harus dia sembahyang bertelanjang. Tanpa pakaian, itu orang yang sihat tu. Ada sembahyang bertelanjang. Boleh. Kalau dia sebab kalau tak ada pakaian kan. Kalau ada orang nak bagi saja kat dia pun tak wajib dia ambil. Tapi kalau orang bagi pinjam, wajib dia ambil. Kalau bagi pinjam, wajib ambil. Tapi kalau bagi terus, tak wajib ambil. Takut kena ungkit. Itu dalam kitab tu. Itu dalam kitab. Mana je masalah. Macam tu boleh lah pakai masalah kan. Tutup mana yang boleh. Yang tak boleh tu, lepaskan lah. Mana biarkan dia sembahyang. Dah selesai, kita
Iya. Tak apa, tak apa. Tutup mana yang boleh je. Mana tempat-tempat yang mana dia boleh tutup, tutup ah. Buat sembahyang tu jagalah dia punya aurat dia tu, tempat-tempat yang tu. Tapi ahli keluarga je tak masalah sangat. Tempat awam, tempat dia kalau yang tempat awam ni masalah orang awam tu tengok dia. Dalam rumah. Dalam aurat kan. Lagi satu sama juga rambut. Rambut pun sama tu. Rambut tu kan jangan kasih nampak rambut tu. Kan? Sebab tu perempuan kalau gunting rambut kat kedai ambil rambut tu. Kan pergi salon kan. Yalah ada tebuk situ saya tahu. Kalau boleh buat special untuk dia, buatlah. Boleh tu khusus untuk dia lah. Boleh. Tak masalah. Dia yang penting dia tutup apa yang nak tutup sembahyang. Seluruh tubuh kecuali dua muka dan tapak tangan. Usahakanlah macam mana. Tak semestinya telekung. Tak semestinya telekung. Tak semesti. Kalau kain kalau kita boleh bentuk apa semua tutup semua dia kan. Tak pakai telekung pun tak apa. Dia baring dah satu masalah, baring dah selesai. Dia sembahyang baring kan? Dia sembahyang baring ke duduk? Yang mana baring lah. Tak, mana baring lah dia. Yalah mana dia baring lah. Baring aurat belakang dah selesai. Saya nak bagi tahu cerita aurat tu. Baring dia aurat dekat belakang badan dia dah selesai. Tak perlu lagi. Yang perlu hanya depan sikit. Tu je, tak perlu banyak. Tak payah pakai telekung tak apa. Yalah kalau dia boleh duduk, buat duduk lah. Kalau dia tak boleh duduk, buat macam tu. Kalau duduk pun kalau dia dah sandar belakang ni dah selesai dia punya aurat lah belakang dia. Tapi pastikan tertutup di belakang tu. Sebab dia sandar pun pakai katil yang gerak kan. Betul tak? Tu belakang dia dah selesai sikit dah. Mana kita kena cari selimut depan dia. Tutup dengan selimut, ngadapkan dia kiblat. Pastikan mana tempat yang kata tadi, yang masa kata pernafasan dia tak boleh tu. Kat situ kita excuse lah kat situ. Jadi sembahyang. Tapi wuduk mesti kena ada juga. Jadi yang hidup ni kena wudukkan dia juga. Kita cakap dengan dia niat okey niat sapu. Kalau tak ada anak perempuan dah tak ada lah. Anak perempuan ada, anak lelaki, anak tak ada lah kat rumah, dia berdua je. Suami pakailah sarung tangan plastik tu. Kalau takut pun nak kena, beli yang panjang sikit. Macam kau rumah saya tu sarung tangan dia panjang ni. Dia bukannya apa, tangan dia tu tak boleh kena allergic. Itu masalah tu, nak kopek bawang payah, nak apa payah. Kena pakai sarung tangan. Boleh sikit, lebih sikit. Macam tu lah masalahnya sembahyang. Tutuplah sehabis boleh. Dah tak boleh nak tutup dah, buatlah sembahyang. Yang penting kita sembahyang. Sebab kalau akal masih waras lagi, wajib sembahyang. Dia dah tak gugurnya perintah sembahyang apabila akal dah tak waras lagi. Kalau akal tak waras, gila. Kalau dia gila, walaupun gila kejap-kejap. Kejap-kejap gila, pukul 6 gila. Pukul 6 dia sampai pukul 10 pukul 6 susah sangat waktu subuh lah. Dia suka gila waktu subuh je. Kan? Maknanya masuk waktu subuh sampai duha dia gila. Kan? Jadi dah habis waktu subuh tu tak wajib dia sembahyang subuh. Sebab apa? Dia dah hilang akal. Hilang akal terhabisnya hukum sembahyang. Kalau tidak beratlah bagi dia. Dia gila kejap-kejap. Kan? Tak perlu qada. Ni bagi yang gila. Yang sakit lain tu. Sakit dengan gila lain. Tengoklah ketidakwarasan dia lah. Tengok pada dia mukallaf ke tak. Dia terbasuh. Kalau time dia nyanyuk dia tak ingat apa-apa tu dah gugur lah mukallaf. Dah tak ada mukallaf lagi lah. Kalau memang dah betul dah tak boleh apa lagi dah. Dah timbang dah tak reti apa semua dah. Tu dah kira macam gila lah. Nyanyuk kan. Maknanya dia dah tak berapa waras. Jadi pada yang dia tak waras tu, dia dah tak wajib sembahyang. Tapi kalau akal masih waras,
wajib semayang, sakit macam mana kelipun, kaki putus 4 lah, kan, tinggal badan je, tangan tak ada, kaki tak ada, apa wajib lagi semayang. Tu nak bagi tahu pentingnya jaga semayang. Kalau setakat sakit perut dia setakat sakit perut dah dia itu wajib semayang, tak boleh qada tak boleh qada time sakit tak semayang, lepas sihat baru semayang, tak boleh. Dan tengah-tengah sakit tu juga kena semayang. Kejap. Kalau pakai tiup kencing tu panjang cerita tu. Lebih baik ngaji fiqah. Panjang cerita tu. Kalau saya buka ngaji kita fiqah tu memang sedap lah kita buat. Kalau pakai beg, kencing pakai beg kan, tengok dia punya tebuk tu kat mana. Bawah pusat ke atas pusat, tengok. Kalau dia atas pusat, tebuknya atas pusat, macam mana tu tu ke saya kena tengok balik, saya dah lupa dah. Ada jawapan tu. Nanti saya akan jawab kemudian lah, lama tu. Kan? Dia tak silap, tengok keadaan dia tebuk kat mana. Tebuk kat bawah pusat ke atas pusat ke macam mana. Nanti dia akan kira tebuk tu kat mana. Kan? Kita tengok keadaan dia tu. Dia kadang-kadang dia akan jadi benda Allah tu, dia jadi macam alat dalaman juga. Ada kira tu. Itu nanti tak apa. Itu akan datang saya jawab dengan detail lah. Yang sini saya skip dulu. Yang lain? Dia kena semayang lah. Kalau dah akal dia tak ada boleh apa, usaha kita bagi tahu je. Kita tukang kita, ni dah masuk zuhur ni. Kalau dia waras dia buat. Kalau tak buat tu mana tak waras. Sama juga orang yang waras kadang-kadang jadi tak waras. Tu nak bagi tahu orang yang waras ni kadang-kadang jadi tak waras. Tak waras macam mana saya cakap. Tak waras. Dia berani nak melanggar perintah Allah. Orang yang berani langgar perintah Allah ni dia tak waras lah. Sebab siapa tinggalkan semayang ni, satu hari tinggalkan semayang, satu waktu je, satu hukup di neraka. Satu hukup bersamaan dengan 80 tahun. Satu tahun ada 360 hari. Satu hari di akhirat bersama 1000 tahun dunia. Kalau orang berani, kalau hari ni kita tengok orang panjat atas bumbung, tengok bawah ada api, dia terjun, apa kita panggil? Gila betul lah. Jadi orang yang sengaja tinggal semayang tu dalam keadaan dia tak waras, dalam keadaan dia waras, dalam keadaan dia waras dia tinggal semayang, boleh dipanggil gila. Gila lah, berani kau terjun dalam neraka. Itu dia kata, berani kau berani terjun. Gila kan. Macam kita tengok orang terjun dalam lubang api lah. Oh gila. Kan? Hilang kewarasan lah. Siapa yang berani beritahu tu dia hilang kewarasan sekejap. Hilang kewarasan lah, normal lah tu. Akal itu tak, jadi tak betul lah. Tapi orang yang macam gitu wajib semayang. Bukanlah hilang waras tu gila. Dia yang buat gila. Dia tak gila, dia buat gila. Itu masalah. Kan? Walaupun dia dapat surat sekalipun. Kan? Walaupun dapat surat daripada pesekretari. Kan? Kalau dia dapat pesekretari daripada surat pun, besok dia akan ditanya. Semua pesekretari yang ada surat tu, semua besok akan disoal oleh Allah tentang kewarasan dia. Allah akan tanya tentang time dia waras, time tak waras Allah tak tanya. Tanya yang waras tu apa yang dia buat. Tapi bahayalah bagi kita. Kalau orang surat dia bunuh tak salah. Kan? Atau orang gila tu kena rawat, kena pergi hospital psikiatri lah, hospital gila lah. Macam tu. Jadi kena buat rawatan. Jadi orang yang nyanyuk ni jangan biarkan dia lepas. Bahaya. Dia tak tahu. Kadang-kadang tak jumpa pula jalan. Kedai Jalil jumpa. Balik rumah tak jumpa lah. Itu kadang-kadang jadi gitu. Macam itu tengoklah. Timbang dia macam mana tu tengok akal dia. Cuma tugas kita sebagai orang yang waras ni mengingatkan bagi orang yang lupa tu. Tu saja. Kalau dia buat tak buat, itu bukan kerja kita lagi. Kerja kita, kewajipan kita dah sampaikan. Dia nak buat bukan kerja kita. Mana terlepas daripada tanggungjawab kita. Itu saja. Wallahu a'lam. Ni tanya panjang. Cukup. Tak tahulah jadi tak jadi. Saya nak beri seremban tak jadi kot.
أول. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.